Jabatan Tenaga Kerja Sabah mula wujud semasa pentadbiran British North Boundary Company dalam pentadbiran British North Boundary Company pada tahun 1880. Ia yang diwujudkan dan dikenali sebagai The Chinese Protectorate untuk menampung keperluan membawa masuk pekerja-pekerja pendatang dari negeri China ke negeri ini. Apabila keperluan membawa masuk tenaga pekerja pendatang ini dialihkan kepada pekerja-pekerja dari Jawa dan Indonesia, jabatan ini telah dikenali sebagai The Protector of Labour. Selepas Perang Dunia Kedua dalam pertengahan tahun 1947, langkah-langkah untuk menyusun semula jabatan ini telah dibuat pada 1 Januari 1948 dan jabatan ini dikenali sebagai Jabatan Buruh dan Imigresen. Pada tahun 1954, fungsi-fungsi imigresen telah dipindahkan ke Jabatan Polis dan nama jabatan ini telah ditukar kepada Jabatan Buruh dan Kebajikan sehinggalah pada awal tahun 1968 bila mana fungsi kebajikan dan buruh telah diasingkan, maka Jabatan Buruh wujud secara sendirinya. Kini, bermula pada bulan Februari 2003, Jabatan Buruh Sabah dikenali sebagai Jabatan Tenaga Kerja Sabah sehingga sekarang. Jabatan Tenaga Kerja Sabah juga merupakan satu daripada jabatan-jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Jabatan ini bertanggungjawab secara terus kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia di dalam hal pentadbiran dan penguasaan undang-undang buruh di Sabah dalam mencapai objektif jabatan khususnya dalam memelihara kebajikan serta kepentingan para pekerja dan mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni dan kondusif di negeri Sabah. Jabatan Tenaga Kerja Sabah juga berkomitmen untuk melindungi kepentingan dan kebajikan masyarakat industri serta mengutamakan peluang-peluang pekerjaan kepada warga negara dan melaksanakan sistem pengurusan kualiti secara betul. 3 objektif yang terkandung dalam kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti kebajikan yang diberikan oleh Jabatan Tenaga Kerja di Sabah kepada pekerja di Sabah. Kedua, menghuraikan kepentingan kebajikan pekerja di Sabah. 3. Menjelaskan langkah-langkah untuk memajukan kebajikan pekerja di Sabah. Baiklah, untuk menyempurnakan kajian ini, kami telah menggunakan kaedah kualitatif iaitu merangkumi dari segi pemerhatian, temu bual, kaedah kepustakaan dan dari sumber internet iaitu artikel-artikel dan jurnal. Pengkaji telah pergi ke Jabatan Tenaga Kerja di Sabah bagi memperolehi dan mengumpul data-data mengenai objektif yang ditetapkan di dalam kajian. Dapatan kajian menerusi temu bual pengkaji dan pegawai Jabatan Tenaga Kerja di Sabah telah membantu pengkaji untuk menyempurnakan esei dengan lebih berkualiti kerana maklumat yang diperolehi adalah benar. Untuk objektif yang pertama iaitu mengenal pasti isu berkaitan gaji yang dikendalikan oleh pihak Jabatan Tenaga Kerja. Yang pertama iaitu terdapat beberapa kes berkaitan gaji yang dikendalikan oleh pihak JTK, antaranya lah gaji lewat, tidak bayar gaji minimum, tiada bayaran kerja lebih masa, potongan gaji yang tidak sah dan tiada slip gaji. Punca berlakunya pemasaran gaji pekerja iaitu ketidaksetujuan dalam perundingan gaji, masalah kewangan terutama sekali semasa pandemik COVID-19, penyalahan guna kuasa majikan, kurangnya pematuhan terhadap undang-undang gaji minimum dan ketidakjelasan dalam kontrak pekerjaan. Jumlah kekerapan aduan berkaitan gaji yang diterima dengan pencapaian sehingga 15 November 2023 sebanyak 1070 kes yang dikendalikan, 939 kes yang selesai dan 907 bersamaan dengan 97% kes selesai 90 hari. Pihak JTK memberi maklum bahawa sekiranya terdapat pertikaian timbul, berikutan majikan didapati gagal mematuhi pemberian faedah yang dinyatakan dalam kontrak perkhidmatan, Ordinan Buruh Sabah Bab 67 dan kaedah-kaedah di bawahnya termasuk undang-undang perburuhan lain yang dikuatkuasakan di Sabah, pekerja boleh untuk memfailkan tuntutan melalui Mahkamah Buruh dan tata cara pemfailan tuntutan. Selain itu, isu gaji yang mencatatkan jumlah yang tertinggi iaitu pihak majikan yang membayar gaji lewat kepada pekerja. Kesalahan tidak membayar gaji dalam tempoh yang ditetapkan di bawah Seksyen 108 Ordinan Buruh Sabah memperuntukkan denda sebanyak RM10,000 jika disabit kesalahan.
Untuk pengetahuan semua, slip gaji antara yang paling penting bagi golongan pekerja kerana ia merupakan dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja pada setiap bulan untuk memberitahu butiran pakej gaji setiap pekerja termasuk potongan dan gaji bersih yang diterima. Seterusnya ialah dapatan kajian untuk objektif yang kedua, iaitu menghuraikan peranan Jabatan Tenaga Kerja dalam menyelesaikan isu gaji yang timbul. Menurut responden, sebarang isu yang berkaitan dengan gaji adalah di bawah tanggungjawab JTK dalam mengendalikannya, iaitu selari dengan objektif mereka yang utama, iaitu melindungi kepentingan dan memajukan kebajikan masyarakat industri. Menjadi keutamaan buat pihak JTK untuk menerima sebarang aduan yang diberikan kepada mereka dan mengambil tindakan segera dalam menyelesaikannya bagi mengelakkan hak-hak pekerja tidak ditindas secara berterusan, terutamanya isu gaji. Seterusnya, menurut responden, lazimnya JTK memerlukan masa dalam menyiasat aduan-aduan yang diterima bagi mengumpul segala keterangan sama ada dari pekerja maupun majikan. JTK perlu membuat kajian dengan teliti dan efisien kerana isu gaji merupakan isu yang perlu dipandang serius, memandangkan ianya melibatkan hak pekerja yang wajib dituntut. Pihak JTK telah melakukan tindakan yang berkesan, segera dan efektif dengan segala aduan yang diterima oleh pekerja. Buktinya, 91.86% berkenaan isu gaji telah dibayar semula oleh majikan dan kes yang disahkan selesai oleh pihak JTK adalah sebanyak 2,688 kes. Selain itu, responden turut menyatakan bahawa JTK akan menyiasat semua aduan yang diterima dengan teliti. Oleh itu, pengarah Jabatan Tenaga Kerja akan memainkan peranannya yang amat penting sebagai mahkamah buruh untuk menjalankan tugas dalam menyelesaikan isu antara majikan dan pekerja. Hal ini bagi memastikan setiap aduan yang dibangkitkan dapat diselesaikan dengan adil dan saksama serta dijalankan mengikut akta dan ordinans serta undang-undang yang dikuatkuasakan di JTK Sabah. Majikan boleh dikenakan tindakan undang-undang berdasarkan jenis kesalahan yang dilakukan jika hasil siasatan didapati berasas seperti diberi notis pematuhan, dikenakan tindakan kompaun dan pendakwaan. Objektif yang terakhir ialah menjelaskan langkah-langkah untuk memajukan kebajikan pekerja di negeri Sabah. Langkah-langkah untuk memajukan kebajikan pekerja di negeri Sabah ialah memperkasakan kesatuan sekerja. Menurut Metcalfe 1990, melalui kesatuan sekerja juga boleh melindungi hak mereka. Kebanyakan syarikat di negeri Sabah tidak mempunyai kesatuan sekerja untuk mempertahankan hak dan kebajikan pekerja. Langkah-langkah untuk memajukan kebajikan pekerja di negeri Sabah yang seterusnya ialah memberikan pendedahan awal, iaitu Jabatan Tenaga Kerja JTK mestilah memberikan kesedaran kepada pekerja di syarikat-syarikat agar pekerja tak tahu akan kebajikan dan hak mereka di syarikat tersebut. Kesimpulannya, Jabatan Tenaga Kerja Sabah ini ditubuhkan bertujuan mengendalikan aduan pekerja dengan adil dan saksama serta melindungi pekerja yang ditindas oleh pihak majikan. Dengan adanya jabatan ini, hak kebajikan pekerja juga dapat dilindungi. Seterusnya, melalui peranan-peranan yang sedia ada ini, Jabatan Tenaga Kerja di Sabah berusaha menjaga kebajikan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman dan produktif bagi semua pihak yang terlibat, terutamanya terhadap pekerja.